Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat terhormat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak, alhamdulillah pada tengah hari ini 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 23 November 2021 Masehi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur, sembahyang fardu zuhur yang diimamkan, yang dipimpin oleh tuan imam kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur bin Mansur hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan jasa baik tuan imam kita yang kita ucapkan terima kasih kepada beliau dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta sekalian kita sebagai ahli jemaah juga dikurniakan kelebihan-kelebihan ganjaran dan kelebihan-kelebihan menunaikan sembahyang fardu berjemaah insya-Allah. Sementelahan pula inilah waktu, saat dan masa kita boleh berkumpul untuk sama-sama menunaikan solat fardu berjemaah di surau Al-Falah IPK Perak ini, selain daripada waktu asar petang nanti. Jadi kita ada hanya 2 kesempatan setiap hari bekerja Isnin hingga Jumaat untuk berkumpul 10 kali solat, termasuklah solat Jumaat. Jadi kita tidak berkesempatan pada waktu-waktu yang lain. Jadi inilah waktu-waktu yang kita boleh berkumpul, maka kita ambillah peluang untuk kita berkumpul menunaikan solat fardu berjamaah mengikut garis panduan dan SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perak ini. Mudah-mudahan satu masa nanti
insya-Allah dengan usaha, doa dan tawakal kita, berserah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita percaya ya pada masa akan datang insya-Allah kita boleh merapatkan saf seperti biasa dan boleh menunaikan solat seperti biasa, insya-Allah. Tidak lagi perlu ada penjarakan saf, tidak perlu lagi memakai pelitup muka, insya-Allah. Itu sama-samalah berdoa kepada Allah SWT tanpa rasa jemu, tanpa rasa jemu, tanpa rasa bosan, kerana kita sebagai hamba Allah, ibadullah, seperti mana yang disebut dalam ayat yang dibaca pada awal tadi, kita tidaklah diperintahkan Allah SWT melainkan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjunjung segala perintah Allah SWT dengan seikhlas-ikhlasnya, mukhlisina lahuddin. Kita berdoa kepada Allah SWT ini janganlah rasa bosan dan jemu. Kalau tak dimakbulkan hari ini, mungkin pada masa-masa yang sesuai pada perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan kita jemu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon tiap-tiap hari Jumaat, kita adakan solat duha dan solat hajat tu, kita mohon pada Allah SWT, ya Allah, Allah marfa'anal bala wal waba khususan virus al-corona. Kita mohon pada Allah Ta'ala diangkatkan wabak virus corona ini ataupun COVID-19 ini daripada kita, supaya kita boleh melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Dan kita mohon pada Allah SWT supaya diangkatkan juga daripada kita wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Diangkatkan daripada kita segala bala bencana, segala fitnah, segala maksiat diangkatkan daripada kita. Biarlah kita jadi hamba Allah yang mukhlishina lahuddin, ikhlas beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab Safinatun Najah, Safinatun Najah yang disusun, dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala. Kita akan bincangkan dua fasal pada hari ini yang ringkas sebenarnya, menyambung daripada fasal yang sebelum ini, berkaitan dengan sabdu dalam tahiyat akhir. Maka dalam tahiyat akhir itu adanya selawat. Maka fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-32, menyentuh tentang sabdu dalam selawat. Faslun tashdidatu aqallis salati ala nabi arba'un. Sekurang-kurang selawat Nabi SAW ini tasydidnya, sekurang-kurang solat dalam tahiyat tu, solat kepada Nabi SAW itu tasydidnya ada 4, sabdunya ada 4. Yang pertamanya Allahumma alal lam, Allahumma. Jadi mesti disabdukan, jangan Allahumma salli. Allahumma, lam wa mim, Allahumma. Ada dua sabdu situ, perkataan Allah itu satu dan humma itu dua. Jadi bila mim itu, mim sabdu itu, kalau tajwidnya ada wajibul gunnah. Jadi kita kena nyatakan bunyi gunnah itu. Allahumma salli, Allahumma, bukan Allahumma. Allahumma, pada dua harakat. Allahumma,
Salli ala, kan. Jadi dekat kalimah Allahumma itu ada dua sabdu, pada Allah, lam pada Allah, dan pada hum, mim itu. Kemudian itu yang nombor satu dan nombor dua. Yang ketiganya salli. Salli itu ada sabdu, salli. Jangan salli, salli. Jadi dinyatakan sabdu pada lam itu. Jangan Allahumma salli, salli. Jadi salli itu macam salli lah. Sad lam, sad di atas sad, lam di bawah li, itu salli. Jadi salli, sad lam sabdu di atas sal, lam di bawah li, salli. Nampak? Tu bezanya orang dulu mengaji dengan orang sekarang mengaji tuan. Orang dulu mengaji diajar mengajar. Alif ta alif wa alif apa u a i u, betul tak? Alif dua di atas an, alif bawah in, alif dua depan un, an in un, kan? Betul? Tu orang dulu mengaji, belajar mengaji muqaddam. Rancangan mengajar Quran pun nama muqaddam. Kan? Allah almarhum ayahanda pada bekas Tan Sri IG kita kan. Datuk Tan Sri tu sepatutnya patut Tan Sri tu, layak Tan Sri tu. Datuk Haji Hasan Azhari kan. Rancangan mengajar Quran tu nama dia muqaddam. Sebab apa? Zaman tu memang pakai muqaddam, tak pakai iqra. Pakai muqaddam, belajar mengajar tuan. Alif ta alif alif a i u kan. Jadi kita diajar mengajar tu sambil belajar baca ayat lazim, sambil itu mengajar. Jadi kita menguasai. Tapi ini bergantung pada orang lah. Ada orang kalau dia sebab itu saya tak terima teori orang yang belajar Iqra lebih cepat membaca Quran daripada orang yang tak belajar Iqra. Itu sekadar teori, tak dapat dibuktikan secara saintifik. Statistik pun tak ada. Dia tunjuk budak yang cerdik baca Iqra usia 4 tahun dah boleh baca Quran. Contoh budak cerdik dulu kalau mengaji muqaddam pun cepat dapat. Sama juga 4 tahun pun dah boleh baca Al-Quran. Tapi kelebihan sistem muqaddam ni, dia mengajar kita mengajar. Bila kita sesat, kita mengajar dapat. Budak sekarang tak diajar mengajar, ajar bunyi je. Ba ta, kan? Tak ada mengajar. Bila sesat, tak boleh baca. Pasal dia bergantung kepada bunyi. Mengajar tak ada. Umpama kita belajar matematik, belajar ilmu hisab dulu, ilmu hisab kan. Sekarang matematik. Belajar matematik, belajar ilmu hisab. Ilmu hisab, ini bukan hisab, hisab susah okok. Hisab, ilmu hisab, HISAB. Tak ada formula. Macam mana nak selesaikan masalah matematik tak ada formula? Macam tu lebih kurang. Jadi Quran pun belajar Quran sesat, ada formula dia. Formula dia mengajar tu lah. Bila mengajar, dapatlah bunyi dia. Kan? Sad lam sabdu di atas sol, lam bawah li, sol li, betul tak? Kan? Alif lam lam sabdu di atas al, lam alif di atas la, kan? Mim sabdu di depan hum, mim di atas ma, Allahumma, kan? Tak susah sebenarnya. Tapi kalau budak dia tak cerdik, dia lembab, apa kaedah pun mengaji ke, apa ni muqaddam ke, Iqra ke, dia akan lembab juga. Jadi kecerdikan itu tak sama. Jadi tak boleh kata Iqra lebih bagus daripada muqaddam, muqaddam lebih bagus daripada Iqra. Sama dia dua. Tapi muqaddam ada kelebihan. Sebab tu sekarang direka satu sistem pembelajaran Al-Quran namanya tak salah saya beritahu Al-Baghdadi, menggabungkan antara Iqra dengan mengajar. Sekarang ni Al-Baghdadi. Kalau ada di mana-mana di luar sana yang mengajar sistem belajar Quran secara Baghdadi ni, pergilah ikut. Kalau kita ni nak mengaji Quran baliklah. Tapi dalam pasukan kita ada PPQ, program penguasaan Al-Quran. Walaupun dah terlama terhenti semenjak PKP,
Tapi sekarang ni boleh dimulakan balik. Cuma tak ada arahan daripada pihak atas, daripada pihak berkhidmat untuk sambung balik PPQ. Tapi sebenarnya benda tu berjalan. Makna kata kalau kita nak mengaji, kita nak belajar mengaji Quran balik, beritahu je. Siapa ustaz yang kita nak berguru? Saya ke? Ustaz Kamil ke? Ustaz Nazmi ke? Ustaz Adi ke? Kita ada ramai ustaz di IPK ni, 8 orang. Boleh pilih mana satu, ikut kesesuaian masing-masing. Ada orang dia suka yang tegas, ada orang dia suka yang lembut, ada orang suka ustaz muda-muda. Ustaz muda-muda ni tak garang, kata dia. Ustaz tua-tua ni garang sikit, kata dia. Kuatlah. Boleh pilih. Kalau akak-akak di belakang, ustazah ada 4 orang. Pilih mana satu. Nak Ustazah Nura ke? Nak Ustazah Isniati ke? Nak Ustazah Atikah ke? Kan? Ustazah ada 3 orang, sorry. Ada 3 orang. Boleh pilih mana satu, 3 orang nak mengaji Quran. Yang penting nak mengaji. Keinginan kita. Sebab benda ni penting. Bila kita tahu hukum tajwid, apa-apa dalam solat yang memerlukan kepada hukum tajwid, kita boleh kuasai. Contoh macam ni, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat ni. Sebab kalau kita tak tahu tajwid, kita baca je, kalau berlaku kesilapan, rukun itu akan jadi tidak sempurna. Tak sempurna, tak sah. Tak sah rukun, tak sah semayang. Itu je lah, cukup. Itu je rumus dia atau formula dia. Kalau Fatihah tak betul, tak sempurna. Fatihah tak sempurna rukun, tak sempurna semayang, tak sempurna semayang, tak sah semayang. Itu pertama-tamanya Fatihah dulu. Lepas Fatihah, rukun-rukun qauli yang ada dalam solat. Contoh macam ni, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat, salam. Salam pun ada. Sekali kita tengok salam. Tu dia. Yang keempat, ala Muhammad. Muhammad, jangan Muhammad. Tak sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mesti sempurna. Kalau tak sempurna, habis. Tak sempurna tahiyat kita, tak sempurna selawat kita, tak sempurna rukun kita, akhirnya semayang tak rukun tak sempurna, tak cukup, maka semayang tidak sah. Jadi masalah ni. Kalau tak tahu, cerita kedua, tak tahu ustaz selama ni, tak tahu tak apa lah. Hari ni dah tahu dah, tahu. Macam mana nak buat sekarang? Kenalah betulkan. Kena betulkan. Itu bukan bermaksud kita baca selama ni tak betul, tapi untuk menguatkan lagi bacaan kita, supaya bacaan kita tu betul. Bila bacaan kita betul, insya-Allah rukun akan sempurna. Dan bila rukun sempurna, semayang kita pun sempurna. Itu je. Satu dulu kita buat ujian fardu ain. Kita test Fatihah macam mana, baca semayang macam mana. Yang rukun yang sunat tu tak tekan sangat. Sunat ni contohnya apa? Doa iftitah, doa kunut, bacaan dalam rukuk, dalam sujud, doa antara doa duduk antara dua sujud. Tu bukan rukun, dia sunat. Sama ada abad ataupun hai'ah, tapi dia sunat. Tu tak apa lagi, tak terikat sangat dengan hukum tajwid, tak terikat. Tapi bila benda yang rukun, dia akan terikat dengan hukum tajwid. Fatihah tu confirm lah. Tahiyat akhir itu masuk. Selawat dalam tahiyat itu masuk. Tu sebab pengarang kitab ni dia masukkan benda ni. Bukannya sesaja masuk ni, ada sebab dia. Sebab benda tu rukun, maka ditekankan. Dalam selawat ada sabdu, dalam tahiyat akhir ada sabdu. Kena sempurnakan, kena betul. Kalau tak betul, tak sempurna. Tak sempurna, tak wujud. Tak wujud, tak sah semayang kita. Letih kan? Jadi ada 4 Ada 4
tasydid atau sabdu dalam selawat yang kita telah sebutkan tadi. Kemudian salam, sekurang-kurang salam, aqal salami assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama, salam kedua tu sunat. Kalau orang tanya kan, Ustaz, saya salam pertama, salam masuk salam kedua saya terkentut. Macam mana Ustaz? Sah tak sembahyang saya? Sah. Pasal salam kedua tu adalah sunat. Salam pertama tu rukun. Kalau dia terkentut waktu salam pertama, tu tak sah sembahyang, batal sembahyang dia. Batal bukan tak sah, tak batal. Terbatal sembahyang dia sebab ada satu perkara membatalkan sembahyang yang berlaku, iaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang, sama ada lubang depan atau lubang belakang. Kentut keluar dari dubur, jadi keluar kentut tu kira sesuatu kan. Apatah lagi kalau kencing berak, tu confirm lah kan. Ataupun darah haid bagi perempuan. Perempuan darah haid, contoh katalah katalah satu orang perempuan ni tengah sembahyang, tengah sembahyang, baru nak salam, assalamualaikum, salam yang pertama, terasa darah haid keluar. Sah tak batal apa jadi pada sembahyang ni? Sembahyang ni batal lah sembahyang ni, tak kira lah sembahyang tu, sebab dia dah haid waktu itu. Tapi kalau dia sempurna salam, waktu salam kedua baru dah keluar darah haid, maka solat dia yang tadi tu sah. Solat itu sah. Walaupun darah haid tu keluar ketika salam yang kedua, baru dia terasa. Salam kedua tu baru terasa. Salam pertama tak rasa kan. Salam kedua tu, habis salam kedua tu dia sapu tangan ke muka, baru dia terasa, ada ni orang perempuan, tahu lah kan. Kita bukan orang perempuan. Maka sah sembahyang. Tapi kalau waktu salam pertama keluar darah haid, maka sembahyang dia batal sembahyang dia, tak kira. Tak kira. Supu macam puasa lah kan. Lagi tengah baru nak azan ni, baru nak azan, Allah tak habis lagi, baru nak azan, perempuan tu datang haid, kira tak puasa dia? Soalan bagus. Puasa dia hari tu kira tak? Baru nak azan, tak sempurna lagi ni, waktu dah masuk. Contoh, waktu dah masuk, azan baru Allah, tak ada akbar, tak sempurna lagi azan tu, tak habis, baru Allah, perempuan ni terasa darah haid keluar. Puasa dia macam mana lagi tu? Tak apa, dia simpan dulu lah soalan tu. Kalau nak cepat jawapan dia, telefon Jabatan Mufti, telefon Ustaz Kamarudin Adam, tanya. Kalau nak cepat lah. Kalau boleh tunggulah esok kita dekat nak puasa, esok kita buka kuliah khas fake puasa. Kan? Perkara-perkara berkaitan dengan puasa, fake puasa kan. Betul kan? Tengah-tengah azan tak habis ni, tengah berkumandang, perempuan tu datang haid, sah tak puasa dari tu? Ke terbatal? Kalau terbatal kena ganti. Kira dia dah kira tak puasa lagi tu, masuklah hari pertama. Kan? Besok baru kira hari kedua. Hari tu dah, walaupun dia dah berlapar daripada pagi, tapi sebab terbatalnya puasa ni di hujung waktu puasa kan, kerana datang haid itu, maka dikiralah hari pertama. Kan? Besok masuk hari kedua. Kan? Macam mana tu? Kalau tuan-tuan nak cepat, perempuan lah terutamanya, orang perempuan ni nak cepat, telefon Ustaz Kamarudin Adam ataupun Datuk Pemangku Mufti terus boleh. Dua orang ni lah. Kalau boleh tunggu, kita sampai awal bulan 4 esok ataupun akhir bulan 3 esok, kita buat satu kuliah khas fik puasa.
Kita panggil insya-Allah, kalau Allah tak izinkan panjang umur, kita panggil Ustaz Kamaruddin Adam ke datang sini cerita pasal puasa, fik yang berkaitan dengan puasa. Kan? Wallahu alam. Baik, balik pada salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu. Jangan Assalamualaikum. Tak sempurna lah. Ya Kak Assalamualaikum. Yang baiknya kalau tulis yang dalam WhatsApp pun paling baik tulislah lengkap Assalamualaikum. Jangan tulis akum AKUM apa tu? Ataupun ASKUM askum apa tu? Yang kita tahu Eskom adalah Eskom Zul Khas Keselamatan Sabah Timur lah, tu betul lah Eskom kan. Ni askum. Tak betul tulislah lengkap Assalamualaikum. Kalau WhatsApp kita boleh guna Jawi atau Arab, tulislah pakai WhatsApp Jawi Arab lagi bagus. Assalamualaikum. Itu dia. Tasydidus salamu ala sin. Ini tasydid tu ada pada kalimah salam. Assalamu. Tu kan. Jadi jangan salam, jangan assalamu. Assalamu tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tamu. Salam kedua tak apa. Batu kalau tuan-tuan dengar setengah-setengah imam, salam pertama dan kedua itu dibezakan bunyi dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa dibezakan bunyi itu? Supaya jemaah di belakang faham salam pertama adalah rukun, salam kedua adalah sunat. Tu sebab dibezakan bunyi salam tu. Setengah-setengah imam setengah-setengah imam dia sama je. Salam pertama kedua pun bunyi tu juga. Macam Imam Masjid Haram suka. Dia pakai suara bis. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang melantang Tok Bilal. Tok Bilal dia lantang Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi dia nak mula pun dia tunggu imam bagi salam kedua dulu, baru dia bagi salam pertama lantang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru Bilal lantang suara dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Itu Masjidil Haram, Masjid Nabi sama. Dia tak bezakan antara salam pertama dan salam yang kedua. Tapi ada setengah imam di tempat kita ni, di negara kita ni, dia bezakan. Salam pertama tu kuat, salam kedua tu kurang sikit. Pasal apa? Nak bezakan supaya makmum tahu salam pertama adalah rukun, salam kedua adalah sunat. Bagi makmum yang masbuk, bila salam kedua boleh bangun untuk habiskan solat yang masih berbaki rakaat. Itu dia. Itu dia bezakan tu. Wallahu a'lam. Jadi itu dia. Dua fasal yang kita bincang pada hari ini, iaitu tentang sabdu dalam selawat dan sabdu dalam salam. Itu sekurang-kurangnya salam tu. Fasal yang ke-32 dan fasal ke-33. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan fasal yang ke-34, iaitu waktu solat. Ini penting. Waktu solat ni kita kena tahu. Kalau kita tanya sesama kita, kan, subuh tu mula bila, zuhur tu mula bila, dia boleh cerita pukul berapa lah. Sekarang subuh 5.50. Ya. Salam yang Bilal bagi saya dia sebenarnya begini tuan. Sebenarnya cerita dia lah. Sebenarnya dulu-dulu dia daripada amalan zaman salafus soleh, zaman-zaman awal-awal, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman-zaman 300 tahun yang awal lah. Waktu itu orang dah ramai. Jadi orang dah ramai. Kadang-kadang sebab kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh,
jarak antara imam dengan makmum ni paling jauh yang boleh ialah 300 hasta. Jadi bila orang dah ramai, masjid dah besar. Bila masjid besar, dulu mana ada mikrofon? Tak ada mikrofon. Jadi bila tak ada mikrofon, orang belakang nak dengar suara imam depan macam mana? Jadi dia gunakan satu orang di belakang. Dia setiap satu tiang tu akan ada seorang. Assalamualaikum warahmatullahi. Bilal, lepas tu belakang tu ada seorang. Assalamualaikum warahmatullahi. Belakang lagi, kalau ada 10 tiang, 10 tiang ada seorang yang melafazkan benda yang sama, mengulangi apa yang imam sebut. Sebab apa? Waktu tu tak ada PA system. Jadi suara tu tak dengar. Imam di depan, orang belakang tak dengar. Yang dengar bila ada seorang letak di tiang tu. Jadi bila makmum dengar suara orang yang bagi salam di tiang tu, suka macam takbir berpindah rukun, suka tak? Allahu Akbar, sami Allahu liman sama. Allahu Akbar imam, Allahu Akbar Bilal. Orang belakang di tiang Allahu Akbar. Sampai ke tiang 10, Allahu Akbar. Ikut. Sampai salam pun ikut. Nampak. Itu cerita dia yang saya tahu, yang saya pernah mengaji dulu dan saya pernah tengok, ada saya baca lah. Bila sekarang dah ada PA system, benda tu dah tak perlu. Waktu kita di Malaysia kita tak buat dah. Kan? Waktu kita PA system bila pasal boleh dengar semua. Kan? Tetapi di Masjid Haram mereka kekalkan kerana benda itu adalah suatu benda yang sudah sebati. Maksudnya sudah jadi satu kebiasaan, maka tak perlu dimansuhkan. Dia orang kekalkan juga. Cuma tidaklah pakai apa nama orang kat tiang belakang tak ada. Cuma Bilal saja. Dan Bilal tu lah yang akan angkat suara tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam tak payah, imam pakai suara biasa je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu bila sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambung macam takbir ihram tak? Kan imam takbir ihram kan slow je suara dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tu kalau sembahyang jahar lah, Masjidil Haram. Atau Masjid Nabi lebih kurang je. Itu pun tuan-tuan jangan terkeliru. Mana bismillah? Itu kadang ada setengah yang tak tahu, tertanya-tanya kan, di mana bismillah? Kita sini bismillah. Sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabi tak ada bismillah. Terus je Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mana bismillah? Jawapannya kerana mereka yang di sana mengikut mazhab Hambali. Mazhab Hambali seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, mereka tidak meletakkan bismillah dalam surah Al-Fatihah. Bismillah tu hanya pada awal tiap-tiap surah Al-Quran, melainkan surah At-Taubah. Termasuk surah Fatihah. Jadi mana Fatihah tu walaupun 7 ayat pun bismillah tak masuk. Dia adalah dia punya jawapan, hujah dia. Kita tak payahlah sampai ke tahap tu, tapi kita fahamlah. Kan? Macam saya pernah cerita dulu. Bismillah, okey. Kalau Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa? 7. Tu kita sini kan Syafi'i ataupun mana-mana yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Tak kira lah, di Nusantara confirm, dan di setengah-setengah negara Islam yang lain, antaranya di Kerala, di India, mereka pun Syafi'i juga. Tamil Nadu pun Syafi'i juga. Syafi'i kan? Nusantara ni termasuklah Myanmar, masuk tu, Vietnam, Kemboja, Filipin, masuk tu. Tu Nusantara lah tu. Kita semua Syafi'i.
Kalau di tempat lain, di Kerala, di Tamil Nadu, mereka mengamalkan Syafi'i. Okey. Dan di Mesir, Mesir pun ada Syafi'i juga. Okey, kalau yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa? 7. Nampak tak beza? Saya kira tu, nampak tak beza? Siratal ladzina kerat 2. Pasal nak jadi 7, kita Syafi'i siratal ladzina sampai habis. Satu ayat. Mereka kerat 2 jadi 2 ayat. Itu je bezanya. Bismillah tak kira. Bismillah tu hanya ayat yang ada pada tiap-tiap surah. Boleh pasal tuan? Jadi berdasarkan kiraan itu, maka pada mazhab-mazhab selain Syafi'i tidak dibaca bismillah secara jahar. Jadi itu yang kita dengar kan? Allahu akbar bi ihram kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tu alhamdulillah, bismillah tak ada. Kita pun pening. Confused. Apa hal bismillah tak ada ni? Aku nak mufarakah, nak tegur, jauh. Imam kat bawah tu, kita kat atas. Nak mufarakah boleh ke? Kalau mufarakah rugi pula kepala jemaah kata. Dah ikut jelah. Kan? Balik tanya kat ustaz mutawif kan. Mutawif pun cerita. Kalau dia cerita sama dengan saya cerita tu, okey lah. Itu dia sebenarnya. Pasal perbezaan tu. Sah tak semayang kita? Sah tak semayang tuan imam? Sah. Semayang tak? Kalau kita tak mufarakah semayang tak semayang, sah tak semayang kita? Sah. Tak ada masalah. Jangan mufarakah, rugi kan? Ikut je. Ikut saja. Sebab itu cara dia. Ikut tak ada masalah. Selagi sama kaedahnya, ikut. Sekali ada orang tanya pula, Ustaz, saya pergi ke Iran, saya masuk ke masjid orang Syiah, saya tengok semayang dia lain macam, boleh tak saya jadi makmum ikut imam mazhab Syiah, duduk dalam lubang? Boleh ke? Yang itu simpan soalan tu, tanya Ustaz Kamruddin. Jangan tanya saya tak berani. Kalau saya kata sah sekarang, Ustaz kemudian kata tak sah sekarang, letih dia. Kita mereka hukum, jangan buat main. Jangan mereka hukum. Benda yang boleh dia kata tak boleh, benda yang tak boleh dia kata boleh, bahaya. Sangat bahaya. Jadi saya tak berani. Tanya Ustaz Kamruddin. Kan? Ada nombor dia, mesti tanya Ustaz. Kalau siapa-siapa nak PM saya bagi. Ustaz, tanya Ustaz. Assalamualaikum, saya daripada IPK Perak ingin bertanya soalan. Kan? Ustaz, saya ni sebelum ni pernah diberi penugasan di Iran. Contohlah, SB kan ASLO kan pergi Iran contoh. Pada penugasan di Iran. Jadi saya pun ialah kita jaga semayang kan, pergi masjid yang ada masjid Syiah aja. Contoh kan. Boleh tak saya ikut imam Syiah semayang? Apa jawapan dia? Pakai jawapan tu. Kalau kata boleh ikut, tapi kita jangan apa jawapan lah, contoh kan, pakai jawapan tu. Boleh. Kalau dia kata cari dulu masjid Ahlussunnah wal Jamaah kalau ada, kalau tak ada tu cerita kedua lah. Contoh apa saja jawapan tadi. Pasal mereka ada authority. Ataupun kalau nak tanya Klasik FM pukul 6 petang Ustaz Fawaz Fazil, tu boleh tanya. Dia pun pakar soal jawab fiqh. Boleh tanya dia, Ustaz Fawaz Fazil pukul 6 di Klasik FM pukul 6 ada satu ruangan soal jawab agama bersama Ustaz Fawaz Fazil. Pernah datang sini datang ke tempat kita. Kawan baik Ustaz Ashraf, Ustaz Fawaz Fazil, selalu keluar TV dan radio ada. Dia pakar soal jawab fiqh. Tanya dia. Itu pun boleh. Mereka ada kemampuan dalam segi fake dan fatwa. Saya ni takat yang boleh-boleh lah, yang tak boleh, yang berat-berat tu macam tadi kan. Macam mana tu kalau kita kata boleh kan jadi tak boleh.
Kalau kata tak boleh jadi boleh, bahaya tu. Hukum jangan buat main. Sebab perkara yang boleh membatalkan akidah ialah menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Itu bahaya akidah tu. Boleh rosak akidah. Kalau kita kata halal, saat ni haram pula. Kalau kita kata haram, saat ni halal pula. Kan? Jadi jangan buat main. Hukum hakam jangan buat main. Tapi dia akan ada soalan dia macam tu. Macam tadi kan, soalan perempuan tadi, soalan puasa kan, soalan macam tuan tanya tadi. Tu dia soalan tu. Dia macam tadi lah, Syiah tadi kan. Kita contohnya katalah kita jumpa orang Syiah semayang ni di tempat kita, di dalam Malaysia ni. Untuk maklumat tuan-tuan, orang Melayu pun dah ada yang bermazhab Syiah. Kita tak tahu ni, kita semayang belakang, kita tengok pasal lain ni. Dia punya semayang lain ni, tapi muka Melayu. Orang Malaysia cakap Melayu tadi. Kan, jangan sama-sama cakap Melayu, boleh semayang. Pasal lain nak semayang ni. Rupanya dia Syiah. Kita tak tanyalah, tapi kita boleh baca lah dia Syiah ke apa. Jadi kita dah makmum belakang dia. Macam mana? Yang itu kena, yang tu soalan macam tu simpan untuk ditanya kepada mereka yang ada pengetahuan, ada ilmu tentang fiqh dan fatwa. Yang tu jadi tanya. Sebab saya pun, kalau saya pun saya akan tanya. Jadi kita sebagai orang ustaz-ustaz ni lebih baik kalau tak tahu, kata tak tahu. Saya tak tahu. Nanti saya tanya sahabat-sahabat yang lebih arif. Tapi tak apa. Kalau kata misalnya kata PM, jadi itu pun senang. WhatsApp kan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya ni Ustaz. Jadi kalau saya saya forward dekat Ustaz yang yang arif. Macam mana ni jawapan? Ni jawapan dia. Saya forward balik. Ni jawapan dia. So kita pun ada kawan-kawan yang jadi ahli fatwa. Jadi kita boleh tanya. Jadi orang yang berautoriti bab fatwa, bab hukum hakam ni, pertama-tamanya mufti. Mufti tu yang pertama sekali. Yang keduanya timbalan mufti. Yang ketiganya pegawai kanan mufti. Yang keempatnya ahli-ahli majlis fatwa. Itu orang yang ada autoriti. Kami ni tak diberi tauliah ahli fatwa. Kalau diberi tauliah fatwa tak apa. Pegawai-pegawai agama PJRM diberi tauliah ahli fatwa oleh Jabatan Mufti Negeri masing-masing, tak apa. Tapi bukan mudah nak jadi ahli fatwa. Dia suruh syarah kitab Melayu, kitab Arab, jenuh je. Kalau lepas tak apa. Dia bukan senang, bukan mudah. Bukannya mudah untuk seseorang menjadi ahli fatwa. Jadi ahli fatwa tu tak ramai. Jadi tapi kita boleh merujuk kepada mereka apabila ada perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum hakam. Kita boleh rujuk. Rujuklah. Tu saya beritahu tadi, Datuk Pengembang Mufti ke, ataupun Ustaz Kamarudin Adam Ketua Penolong Mufti ke, ataupun ahli-ahli majlis fatwa yang kita kenal. Boleh rujuk. Macam Ustaz Puan Fazil ni pakar rujuk hukum hakam Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM nak putuskan boleh tak boleh vaksin ni, tanya dulu pada orang yang pakar dalam fik kesihatan ni. Sebab tu boleh diharuskan. Tu yang kita ambil. Kalau dia kata tak harus, kita pun tak boleh ambil kan. Tu cerita dia. Jadi itulah cerita dia untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Yang baik dari Allah SWT dan yang Quran terbaik kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa qul qala zatu fa'zim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.